Okey, baiklah, saya rasa saya tak nak buang masa. Saya nak teruskan kepada sesi pembentang, sesi pembentang kumpulan yang seterusnya. Kalau tak silap saya, kesedaran fonologi. So boleh teruskanlah sebab kita dah lewat 30 minit ni. So saya nak utamakan dulu sesi pembentangan. Okey, teruskan kepada sesi pembentang. Ada? Baik. So harap yang lain boleh ambil perhatian. Kita fahami apa yang kumpulan ini bentangkan tentang artikel berkaitan dengan kesedaran fonologi. Mungkin ada dapatan-dapatan yang menarik untuk kita bincangkan. Alright, saya persilakan ahli kumpulan untuk membentang. Okay, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okay, boleh dengar tak suara? Ya, boleh. Jelas. Boleh ya? Okay, hari ini kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan topik berkaitan dengan kesedaran phonological. Okay, artikel yang kami perolehi ini adalah The Effects of Phonological Awareness and Alphabet Knowledge Intervention in 4 years old children in an early childhood setting. Okay, so yang bermaksud kalau ditranslate dalam bahasa Melayu iaitu kesan intervensi pengetahuan fonologi dan pengetahuan objek terhadap kanak-kanak berusia 4 tahun dalam pendidikan awal kanak-kanak. Next. Tahun bila artikelnya? 2020. Baru lagi. Penulis dari mana? Okay, berkaitan dengan soalan Penulis dari mana? daripada Massey University New Zealand. Alright, okey, teruskan. Ya, diteruskan. Okey, berkaitan dengan soalan kajian yang terdapat dalam artikel ni, okey, bolehkah kanak-kanak tadika berusia 4 tahun dengan pengetahuan EL ni dikenali sebagai emergent literacy yang terhad berjaya dalam pengajaran PA dan AK. PA ni singkatan daripada phonological awareness dan juga AK ni adalah alphabet knowledge. Okay, untuk emergent literacy ni bermaksud menerangkan mengenai pengetahuan yang berkaitan dari segi membaca dan juga menulis sebelum kanak-kanak ini mula mengenal bacaan dan juga mula untuk menulis perkataan. Okay, seterusnya. Okay, dari segi metodologi, sampel yang dikaji dalam kajian ini daripada 6 tadika awam dari pelbagai kawasan di sebuah bandar kecil di New Zealand yang terdiri dalam kalangan orang English asli. Maksudnya betul-betul penduduk ataupun masyarakat asal di New Zealand. Okay, dan seterusnya dari segi reka bentuk kajian melalui kumpulan kawalan pra-ujian dan juga ujian pasca eksperimen. Okay, seterusnya. Okay, dari segi mengukur, pra-pemeriksaan literasi kesedaran fonologikal yang dikenal sebagai Pulse Prac daripada Invernisi et al. 2004 dipilih untuk kajian ini kerana fokusnya kepada kanak-kanak prasekolah sahaja. Okay, dan seterusnya Pulse Prac ini adalah standard penilaian yang dirancang oleh University of Virginia untuk kanak-kanak berumur 4 tahun dengan tujuan memberikan maklumat yang dapat membantu guru bagi merancang program literasi awal mereka. Maksudnya untuk
penyediaan bagi guru-guru lah untuk mewujudkan satu program literasi awal dalam kalangan kanak-kanak untuk mereka ajar kepada kanak-kanak. Okey, dan seterusnya. Okey, ini adalah sedikit mind mapping, maksudnya pecahan yang telah dibuat. Okey, pulse prep ni terdiri daripada 6 tugas ataupun 6 item. Yang pertama adalah daripada segi kesedaran suara awal, iaitu yang dikenali sebagai beginning sound, iaitu pengenalan fonem awal dari segi sebutan ataupun bunyi-bunyi. Okey, dan seterusnya yang bunyi huruf LS, iaitu letters and letter sound, maksudnya sebutan dari segi objek-objek. Okey, dan seterusnya daripada segi cetak dan kesedaran perkataan. Okey. Okey, dan seterusnya kita tengok yang kotak yang keempat, item keempat, penulisan nama dari segi AK, iaitu yang tadi yang saya dah sebutkan, dari segi alphabet knowledge, pengetahuan huruf terbahagi kepada huruf besar UC, iaitu uppercase, huruf kecil terbahagi kepada huruf dan bunyi huruf, iaitu LS lowercase. Okey, bagi kesedaran sajak ni ia terbahagi kepada, dikecilkan sebenarnya, asalnya adalah daripada kesedaran sajak dan dikecilkan kepada kesedaran sajak kanak-kanak. Okey, di mana dari segi sebutan di hujung, macam di Malaysia kita biasa macam bunyi di belakang sajak tu seakan-akan sama. Okey, lebih kurang macam tu. Okey. Okey, so dari segi dari segi ada 4 item yang dikaji dalam soalan kajian sebenarnya dari segi AK tadi, dari alphabet knowledge, di mana dipecahkan kepada 2 yang tadi lah ya. Dan seterusnya beginning sound, okey, permulaan bunyi, dan juga rhyme awareness, di mana yang ini yang diletakkan di dalam kesedaran sajak. Ini adalah 4 item sebenarnya yang ditekankan dalam persoalan kajian. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada prosedur, iaitu etika dalam kajian ini. Okay, yang pertama sekali, prosedur yang mereka lakukan bila mereka lakukan kelulusan etika untuk unit ini diberikan oleh University of Hokkaido, Fakulti Pendidikan, Jawatan Kuasa Etika Penyelidikan Manusia, dan surat dikirimkan ke pengurus besar Persatuan Tadika Pulau Utara meminta izin untuk melakukan kajian terhadap 6 tadika yang telah dipilih untuk kajian. Surat susulan yang dikeluarkan mengandungi butiran mengenai kajian dan slip kebenaran sekiranya ada yang berminat untuk turut serta dalam penglibatan kajian ini. Kemudian ibu bapa ataupun penjaga kepada kanak-kanak ni yang memenuhi kriteria kajian diberikan sepucuk surat untuk menjelaskan apa kajian yang melibatkan anak-anak mereka dan bagaimana data itu berlaku, dan untuk digunakan, dan meminta persetujuan bertulis untuk anak mereka turut serta dalam kajian ini. Next. Okey, dari segi pemilihan peserta, terdapat beberapa kriteria di mana sekiranya anak-anak mereka ingin ingin melakukan kajian ini. Kriteria berikut diterapkan untuk pemilihan awal peserta, di mana peserta, iaitu kanak-kanak ini, memerlukan kanak-kanak yang berumur antara 4 tahun hingga 4 tahun 9 bulan, iaitu sebelum 5 tahun lah. Kemudian menjadi penutur asli bahasa Inggeris, maksudnya kanak-kanak tu dia mesti pure English, pure orang English lah. Mendapat persetujuan ibu bapa secara bertulis, di mana surat yang telah dikirimkan kepada parents tersebut, parents mestilah menghantar surat bertulis tersebut semula kepada sekolah yang mengatakan mereka memberi kebenaran untuk sebagai pengkaji, sebagai untuk anak mereka dikaji lah. Kemudian menghadiri tadika minimum 3 hari seminggu. 42 pelajar di 6 tadika tersebut memenuhi kriteria yang dipilih. Setiap daripada 42 peserta adalah secara individu dinilai oleh pengkaji mengenai 6 kemahiran tadi yang disebutkan oleh Rosa Faziat ni. Dapat 6 kemahiran Imagine EL lah, Imagine Literasi.
Okay, next. Okay, dari sampel asal iaitu 42 orang sampel, hanya 25 peserta iaitu 14 kanak-kanak lelaki dengan usia rata 4 tahun 5 bulan dan 11 kanak-kanak perempuan dengan 4 tahun 5 bulan memperoleh skor pada ataupun di bawah skor minimum yang ditetapkan, okey, yang akan dijelaskan di dalam table nanti. Sekurang-kurangnya 3 daripada 6 bahagian PAL pre-K penilaian. 18 kanak-kanak yang tidak direkrut untuk kajian ini berterusan seperti biasa dalam sesi tadika mereka tanpa ada arahan tambahan. Next. Okey, dari segi pelaksanaan intervensi, kumpulan intervensi mendapat 15 minit arahan kumpulan kecil yang bertujuan untuk meningkatkan PA dan AK, di mana PA adalah phonology awareness iaitu kesedaran fonologi, dan AK iaitu alphabet knowledge, pengetahuan huruf yang disampaikan oleh penyelidik 2 kali seminggu selama 10 minggu. Walaupun intervensi disampaikan dengan gaya yang tidak formal, namun arahan eksplisit dan sistematik dengan setiap sesi membina kemahiran dan pengetahuan yang telah diperkenalkan pada sesi sebelumnya. Okay, next. Ya, seterusnya saya akan sambung. Saya Salmi binti Muhammad Said. Saya akan sambung dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama sekali adalah kita lihat dulu kadar kehadiran kanak-kanak ketadika. Bagi keseluruhan kumpulan selama 10 minggu tu sebanyak 87% untuk keseluruhan grup. Untuk kebutuhan grup pula untuk kumpulan intervensi sebanyak 89%. Manakala kumpulan kawalan pula adalah 86%. Okey, bagi dapatan kajian di sini ini ke-66 dapatan kajian name writing, upper case letters, lower case letters, letter sound, beginning sound dan rhyming. Okey, next. Okey, dia punya penerangan melalui table tadi didapati table tadi, kembali ke table tadi lah sambil saya terangkan. Okey, dapatan kajian menunjukkan bagi ketiga-tiga kemahiran iaitu UC letters, LS dengan BS, letter sound dengan beginning sound ni menunjukkan skornya pre-test dengan post-testnya tu inilah kita nampak skornya meningkat lah berbanding dengan 3 ukuran yang lain, bukan 3 ukuran, 3 kemahiran yang lain iaitu name writing, LC letters dan juga rhyming tu tidak berapa nampak lah dia punya tidak nampak perbezaan yang signifikan. Okey, kalau kita next ada dua kali next. Kita graf ni akan menunjukkanlah perbezaan pre-test dengan post-test. Ni yang kumpulan rawatan warna pink, kumpulan intervensi adalah warna biru. Kalau kita nampak uppercase letter untuk kumpulan intervensi tu kita nampaklah perbezaan yang signifikan. Begitu juga dengan letter sound, kita nampak perbezaannya besar, dan juga beginning sound pun kita nampak kita nampak keputusan post-test dengan pre-testnya adalah berbeza. Jadi kita nampak perbezaan bagi ketiga-tiga ini adalah besar berbanding dengan tiga kemahiran yang lain tu. Okay, next. Okey, terusnya teruskan dengan cadangan kajian pada akan datang. Okey, pendidikan EL ni di New Zealand terhad dan kajian akan datang dapat membantu membina asas pengetahuan di New Zealand. Okey, di mana melibatkan 42 kanak-kanak di sekolah untuk diperhatikan. Okey, tujuan pemerhatian adalah untuk mendapat pemerlihan membaca dan kemudian untuk mengkaji EL kemahiran berkorelasi dengan kejayaan membaca. Okey, next. Okey, perbandingan antara perkembangan membaca kumpulan intervensi dan kumpulan kawalan pada akhir tahun 1 dapat menunjukkan jika intervensi telah memberi kesan jangka panjang pada tahap bacaan kanak-kanak.
Okey, penyelidikan akan datang perlu bersama dengan guru dalam bidang pendidikan awal kanak bagi menyiasat jika kajian ini boleh melaksanakan intervensi sebagai langkah awal dalam program kanak-kanak. Next. Okey, sintesis kajian pula adalah kajian membincangkan tentang kesan intervensi pengetahuan fonologi dan pengetahuan abjad pada kanak-kanak 4 tahun dalam persediaan awal kanak-kanak. Menggunakan pendekatan kajian bercampur iaitu kumpulan kawalan pra-ujian dan ujian pasca eksperimen. Menggunakan media dalam bentuk dokumentasi. Next. Kajian ini mendapat kelulusan daripada University of Waikato, Fakulti Pendidikan, Jawatankuasa Etika Pendidikan Manusia untuk meminta kebenaran melakukan kajian di 6 tadika. Surat susulan akan dikeluarkan bagi memberitahu butiran kajian dilakukan. Sampel kajian terdiri pada kanak-kanak berumur 4 tahun hingga 4 tahun 9 bulan menjadi penutur asli bahasa Inggeris, mendapat persetujuan ibu bapa secara bertulis diberi, menghadiri tadika minimum 3 hari seminggu. 42 pelajar di mana 6 tadika memenuhi kriteria. Yang ini kita ringkaskan kajian di mana macam Farhadiba tadi menerangkan. Okey, 40 pelajar di dalam tadika memenuhi kriteria. 42 peserta ini dinilai individu oleh pengkaji dan 6 kemahiran EL. Daripada 42 peserta, 25 orang sampel terdiri daripada 14 kanak-kanak lelaki dengan usia rata 4 tahun, 5 bulan dan 11 kanak-kanak perempuan dengan umur 4 tahun, 5 bulan. Next. Okey, itu saja. Thank you. Alright, okay. Okay, terima kasih kepada kumpulan yang membentang. Okay, seterusnya saya buka kepada semua jika ada persoalan ataupun ada respon daripada yang lain untuk tajuk hari ini, untuk kesedaran fonologi. Persilakan kalau ada sebarang persoalan ataupun maklum balas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Saya Fatia. Saya nak tanya, sebenarnya saya kurang faham tentang kesedaran sajak. Boleh tak terangkan terlebih lanjut apakah kesedaran sajak dalam tajuk ni? Okey, terima kasih. Okey, bagus soalan tentang istilah kesedaran sajak. Sila ahli pembentang respon. Maaf, tak boleh ambil tak aku je mak ni. Tak boleh. Okey, ini apa yang saya boleh kongsikan lah. Okey, untuk kesedaran sajak ni bermaksudnya dari segi ritma, rhymes. Maksudnya bunyi ataupun sound yang berada di hujung. Kan biasa kan kalau macam sajak kan dia ada bunyi dengungan yang sama pada setiap hujung perkataan. Okey, maksudnya dia akan ada bunyi belakang tu yang seakan-akan sama setiap baris. Ini bagi apa yang saya faham dan apa yang saya tahulah. Kalau dalam artikel tadi kan ada berapa 6 ke apa yang diukurkan. Kalau kesedaran sajak tu dia masuk dalam kategori mana? Kalau tengok dapatan tadi kan ada writing name, apa case apa semua tu. So kesedaran sajak tu dia kategori yang mana? Ada tadi dalam slide. Cuba slide tu dalam masuk. dapatan kajian. Cuba slide tu apa? Share. Present. Jangan. Slide tu saya nak rujuk balik juga nanti. Present semula. Slide. Okay, cuba pergi yang bahagian dapatan. Zat nak bagi kaitan dengan kesedaran sajak yang ada dalam jadual sebut. Okay. So dalam yang tadi slide 12. Okay. Kan measure tu kan yang diukur ni kan. So kesedaran sajak tu dia masuk dalam pengukuran yang mana, item mana. Dalam ada name writing ni sampai yang itulah. Rasa-rasanya kesedaran sajak tu kat mana? Yang table tu lah. Salah. Dia masuk kategori mana? Yang tadi lah, yang slide 12 tadi, yang table.
Back lagi. Apa istilahnya dalam bahasa Inggeris kesedaran sajak? Ya, kakak mau pergi kan? Tak tahu mana siapa yang tekan. Kakak mau cepat. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai rhyming. Rhyming. Okay, so dia kategori rhyming lah. Ataupun, Rhyming. Ataupun mungkin kita boleh panggil Ya. perkataan berima ataupun berirama lah. So dia rhyming. Istilah sepatutnya yang sebenar yang sesuai ialah rhyming lah, rima. Kan berima ni maksudnya bunyi akhir perkataan tu yang sama. Betul? Kan? Mungkin jangan guna istilah kesedaran sajak, mungkin kesedaran rima ataupun kesedaran berima, perkataan berima. Okey lah. Tapi maksudnya sama lah, cuma istilah yang digunakan rhyming. Okey, betul? Okey, soalan lain kalau ada? Harap yang tu jelas Fatia. Okey, jelas doktor. Terima Alright. kasih. Yang lain ada pertanyaan? Baik, saya Syazwani. Ya. Saya nak bertanya kepada pembentang. Saya kurang jelas tentang jumlah sampel tadi. Okey, pergi bahagian metodologi, bahagian sampel. Okey, apa yang tak jelasnya? Okey, pergi dekat yang ada jadual tadi boleh tak? Jadual dapatan tadi. Ya, sini. Okey. Okey, betul. Okey, dekat sini atas tu dia kata N42. Okey, lepas tu yang bahagian intervention group 13, yang control group 11. So total kalau ikut kedua-dua group 24. So ada baki lagi yang selebihnya mana ya, ataupun saya kurang jelas di sini. Ya, sampel sebenar kajian ni kan berapa? Bagus soalan. Ini dari segi aspek metodologi lah. Okay, dari segi apa yang saya baca daripada dari dapatan kajian ni, mungkin beberapa orang yang sepatutnya dia kaji 40 orang. Tapi di beberapa orang ditolak bukan tidak menepati ciri-ciri tadi yang dalam metodologi yang diterangkan dalam metodologi tadi. Apa yang saya dapat daripada artikel ni lah macam tu. Okey, baik saya faham. Terima kasih Sonia. Okey, mungkin juga mungkin kalau yang saya faham juga kita bincang sekali lah, mungkin asal usulnya dia nak 42 orang kan. 42 orang dalam semua grup tu lah kontrol dengan ni. Tapi mungkin kedatangan tu, mungkin ada yang tak datang pun mungkin terpaksa dikeluarkan. Tu yang sampai yang kekal hanya ada 13 dengan 11 orang. Okey. Untuk bilangan sampel eksperimen sebenarnya bukan satu isu kalau tak ramai. Sebab yang lebih penting tu sebenarnya intervensi. Ada pakar mengatakan minimum satu kumpulan 10 orang pun cukup. 10 orang cukup, ada yang kata 15, ada kata 10 hingga 30. Itu biasalah. Jangan kata nak buat eksperimen tiba-tiba nak sampel 100 orang 50-50. Itu susah nak kontrol, susah nak jaga dan sebagainya lah. Okey, bagus soalan. Ada soalan lain? Satu lagi kalau ada sebelum saya respon. Ada? Okey, kalau tak ada saya tanyalah pada pembentang. Okey, kepada pembentang, apa yang sebenarnya kamu faham? Maksud apakah itu kesedaran fonologi yang kamu faham? Apa tu kesedaran fonologi dari segi definisi?
Okey, saya cuba jawab ya. Apa yang saya fahamlah berdasarkan daripada artikel ni dan bacaan yang lain, kesedaran fonologi ni lebih kepada bagaimana kanak-kanak mahu belajar membaca ataupun persediaan membaca kanak-kanak dari segi bunyi. Sebab sebelum-sebelum ni kita ada tengok dari segi percetakan. Jadi untuk yang fonologi ni lebih kepada bunyi-bunyian. Contoh kita nampak kaedah fonik kan, kita akan nampak macam mana bunyi huruf Bunyi maksud bunyi K apa tu tu? kita bunyikan kepada keh macam ni. So adakah Macam hanya mana? adakah hanya melibatkan bunyi huruf? Apa doktor? Adakah hanya melibatkan bunyi huruf atau ada bunyi-bunyi lain? Sebahagiannya daripada bunyi huruf lah, bunyi huruf ataupun kita nampak tadi ritma rhyming pun dia berkaitan juga dengan fonologi, termasuk dalam fonologi lah. Alright, bagus. Soalan kedua, yang ni saya buka soalan kepada semula, bukan setakat pembentang. Mungkin boleh share pengalaman bila nak ajar tentang fonologi, tentang huruf dan sebagainya. Biasanya cikgu-cikgu ataupun siapa yang ada kat sini lah, biasanya kamu ajar kanak-kanak ni nak ajar huruf tu mula dengan apa? Mula dengan huruf vokal ke, huruf konsonan ke, ataupun mula dengan perkataan ke, lepas tu suku kata ke, atau macam mana? Boleh share pengalaman siapa-siapa lah ada dalam ni tentang untuk ajar membaca ataupun tentang fonologi ni. Macam mana nak ajar kanak-kanak? Guna kaedah apa ataupun Saya ya, boleh boleh. share sedikit ke boleh? Ha? Okey, saya yang daripada PKP ni saya adalah mengajar beberapa orang budak dan pengalaman daripada praktikal dulu. Saya pernah ajar kanak-kanak ikut kaedah fonik pernah, kaedah suku kata pun pernah, dan Nila dan berkongsi dengan ramai guru pembimbing saya dulu. Dia kata bukan semua kanak-kanak boleh kita gunakan kaedah fonik. Tidak semua kanak-kanak kita ajar kaedah fonik dia boleh membaca. Kadang-kadang ada kanak-kanak boleh suku kata dan ada yang kaedah fonik. Tapi yang saya ajar sekarang ni, saya guna kaedah fonik. Sebelum ni dia umur 6 tahun dan kanak-kanak ni memang tak pandai baca lagi, tak pandai baca langsung. Saya macam takutlah sebab tahun depan diorang kena masuk tahun 1. Jadi saya cuba untuk ajar kaedah fonik dan alhamdulillah dia senang untuk kenal huruf dan juga bunyikan kenal huruf daripada bunyi huruf. Apa yang saya tengok, apa yang saya perhatikan begitulah. Daripada berbanding dengan saya praktikal dulu, ada kanak-kanak yang kalau kita ajar dia kaedah fonik dia lagi keliru. Guna suku kata dia boleh. Itulah perbezaan kanak-kanak yang saya tengok lah, kaedah fonik ataupun kaedah tradisional. Okey, bagus. Ada pandangan lain? Kan yang lain-lain yang berpengalaman? Pengalaman lain? Saya juga dekat. Ya, Nuzul Aswani boleh. Saya sendiri, saya mengajar prasekolah dah tahun ke-9 lah. Jadi pada awal tu macam saya cuba kaedah yang memang saya ajar dengan huruf A, B, C. Jadi saya tengok macam kurang berbeza. Jadi saya menggabungkan asas PAK itu sendiri, visual, audio and kinesthetic. Maksudnya untuk huruf, contohnya A kan, A, A, saya akan letakkan tangan mulut, belakang mulut. Jadi dari situ dia akan jadi asas untuk membentuk strata pula. A, teacher, F, saya akan jari di mulut, jadi kita akan tahu F, dia akan berbunyi. Ada maksudnya kinesthetic, audio dan juga dia punya pergerakan dengan dia punya lah. Maksudnya benda tu juga saya punya asas untuk membantu strata juga lah. Tapi maksudnya masih bermula peringkat awal tu dengan huruf dulu, lepas tu gabungkan jadi suku kata dan seterusnya lah. Tapi gunakan apa tadi, audio apa semua tu kan? Audio betul. Alright. Multisensori. Multisensori.
Yang itu kaedah tu memang sedia ada kan atau kamu buat sendiri? Saya buat sendiri. Saya ciptakan teknik, saya namakan teknik elektronik. Alright. Dapat idea dapat dari mana? Dari pengalaman sendiri, sebab kenapa budak tak boleh. Jadi saya kaji lah. Ada buat kajian nak tengok keberkesanan dia. Saya buat, tapi saya buat itu tindakan, juga tindakan. Dan saya jadikan saya punya untuk saya punya penulisan tesis tu lah. Untuk saya buat di sekolah-sekolah lain pula tu kan. Ya. Sesuai lah tu. Sebab saya sekolah lain semua sekolah, saya dah 4 sekolah. Dan keempat sekolah seperti itu daripada pedalaman sampailah ke bandar pun boleh digunakan. Jadi saya nak try sekolah bawah pula lah. Okay. Alright, something good. Boleh menghasilkan sesuatu yang baru, produk, teknik ataupun sebagainya lah. Okay. Alright. Tentang yang lain, okay, yang nanti saya bincangkan tadi tentang kaedah dan sebagainya tu. Kemudian tentang pembentangan ini, dari segi teknikal lah saya nak tanya juga. Cuba back slide. Jadi the first slide. Sebab nak bagi faham juga. Dalam masa kita tengok konten, tengok juga method. Okay, next. Bolehkah kanak-kanak yang 4 tahun bukan 4 year? Okay, next. Okay. Sebenarnya dia punya reka bentuk kajian ni ialah eksperimen. Mungkin eksperimen pun tak jelas juga. Eksperimen pun banyak jenis. Pra-eksperimen, eksperimen tulen, eksperimen kuasai. Tapi kategori eksperimen ada pra-ujian. Okay, next. Ni tak apa, next. Pulse pre-K ni sebenarnya memang terkenal lah untuk preschool punya. Pulse pre-K tu maksudnya Political Awareness Literasi Skill. Tak ingatlah saya pre-K tu pre-kindergarten. Pre-kindergarten ni maksudnya taska lah. Kalau kat sana kindergarten, pre-kindergarten, prasekolah, pratadika. Maksudnya taska lah. Okay, next. Ini yang penting prosedur etika. Sekarang ni UPSI pun dah ada dia punya jawatan kuasa etika universiti. Setiap pelajar yang nak buat research kena dapatkan kelulusan seperti ini. Bagus. Ini adalah satu contoh lah. Maksudnya kena hantarkan proposal, instrumen dan sebagainya. Dapat kelulusan baru boleh jalan. Tak kisahlah sampel tu manusia ke, haiwan ke, apa benda ke, perlu ada kelulusan etika. Lebih lagi bila melibatkan kanak-kanak, supaya tak ada unsur-unsur yang tidak baik. Ialah untuk mengelakkan unsur-unsur yang tidak diinginkan daripada berlaku. Lebih untuk menjaga hak kanak-kanak. Okay, next. Pemilihan peserta. Okay, next. 42 tadi kita dah nampak dah juga. Okay, next. Ni 18 tidak direkrut tadi kata. Okay, tentang intervensi dalam research ni, dalam paling penting bila buat macam tadi lah, kalau Zazwani nak test, nak tengok keberkesanan produk dan sebagainya, metodologi atau reka bentuk design research yang paling sesuai ialah eksperimen untuk nak tengok kesan. Itu pun kalau nak tengok kesan, maksudnya produk tu dah sedia ada, cuma nak gunakan maksudnya di populasi yang lain, sampel lain. Okey lah. Okay, so intervensi tu sangat penting. Ini kalau tengok kumpulan intervensi dapat 15 minit 2 kali seminggu selama 10 minggu. Dan tempoh intervensi tu pun ada minimum. Kena rujuklah pakar-pakar. Dia kata 5 minggu cukup, berapa hari cukup, ada berapa minit jam. Bukan kata buat sekali dah cukup, dah boleh tengok kesan. Tak boleh. Okay, untuk pengajaran dia. Okay, kemudian kumpulan intervensi. Ini untuk produk yang sedia ada lah. Maksudnya PAS Pre-K ni dah established tau. PAS Pre-K ni maksud ataupun intervensi dia. Cuma saya nak tanya lah, intervensi dia apa, intervensi yang dijalankan dalam kajian ni? Tak jelas apa intervensi. Boleh pembentang jelaskan tak apa aktiviti-aktiviti ataupun intervensi yang dijalankan kepada kumpulan rawatan? Berapa aktiviti semuanya dalam 10 minggu tu? Ada tak?
dalam artikel tu dijelaskan sebab intervensi paling penting. Hello, pembentang. Doktor ada ni. Intervensi ni. We focus on X, this is one group on of another menggunakan games doktor dalam ni, phonological awareness and letter sound knowledge using games and books for between 10 and 12 weekly. Yang itu sepatutnya kena terangkan tadi yang ni. Berapa aktiviti, berapa kali semua kan? Ada dijelaskan tak? Ni ada beritahu 15 minit. Okay. Ada. The intervention design was based on the theory that PA develops in a continuum from larger sound unit. Sebagai contoh, continuum from large sound unit, rhyme awareness to smaller, more difficult to discern sound units such as phonemic. Itulah tak okey, tak apa, mungkin dalam artikel tu ada, cuma untuk pengetahuan bersama lah. Tapi macam tak berapa nak jelas ni. Okey, untuk pengetahuan bersama intervensi tu sangat penting. Siapa-siapa nak buat eksperimen ke apa ke, kena jelas intervensi tu, apa aktivitinya, berapa kali dan sebagainya, siapa yang bangunkan, produk yang sedia ada ke apa dan sebagainya. Bolehlah guna. Tapi kalau macam benda tu belum ada, baru nak buat, tak boleh lah. Dia kena melalui proses fasa pembangunan. Fasa pembangunan barulah fasa keberkesanan. Yang kamu terangkan sekarang ni dia fasa keberkesanan, nak tengok kesan sahaja. Okey. Dan satu lagi saya nak tanya tentang intervensi. Kan dia ada dua kumpulan kan? Cuba next slide. Lagi. Yang ini ada kumpulan intervention ataupun kumpulan rawatan dengan kontrol. Kumpulan kawalan, control group. Okey, untuk intervention siapa yang buat pelaksanaan aktiviti? Untuk kumpulan kontrol, siapa yang buat pelaksanaan aktiviti? Untuk kedua kumpulan ni. Ada tak diterangkan? Kalau tengok prosedur intervensi ni, dia tak jelaskan secara rinci doktor. Dia just beritahu pemilihan sampel dengan ciri-ciri kemahiran yang mereka nak tengok tu. Mereka tak tunjuk macam mana orang jalankan siapa yang jalankan. Siapa yang jalankan intervensi ni, pengkaji ke, dia lantik guru ke untuk laksanakan aktiviti, kontrol guru tu macam mana? Kan yang itu kena jelas lah. Biasanya pengkaji boleh buat, dia lantik operator ke, ataupun dia sendiri terlibat, ataupun dia lantik guru. Tapi kalau lantik tu dia kenalah ada buat bengkel dan sebagainya supaya faham. Dan satu lagi, bila intervensi ni pemantauan. Kalau bukan dia yang buat, kalau orang lain buat, kena ada pemantauan lah sama, untuk memantau pelaksanaan tu tepat. Maksudnya dia laksanakan mengikut kehendak, keperluan pengkaji ke dan sebagainya, supaya nak memastikan dia punya intervensi tu berkesan, betul-betul berkesan. Okey. Dan kalau tengok datanya pun
Pulse pre-K ni dia buat individu kan, dia kan tak ramai 13 orang, 11 orang. Okey. Cuba next. Kalau tengok dia punya data yang dalam bentuk raja tu nampak clear lah. Okey, yang ini ada 3 yang clear signifikan, ada 3 yang tak signifikan. Rasa ada dibincangkan tak dapatan ni? Kenapa signifikan, kenapa tak signifikan? Contoh name writing ni tak signifikan sangat. And then yang bila cuba next, lepas tu kamu tunjukkan yang signifikan saja kan. Yang tak signifikan tu macam mana dia punya perbezaan? Tak ada dalam artikel. Ya, Tak ada, Doktor. untuk 3 yang Dia tunjuk yang signifikan. signifikan saja. Tak ada. Ada dia jelaskan kenapa tak signifikan. Cuba back. Sebab saya nampak name writing tak signifikan. Kenapa tak signifikan? Yang back yang ini LC letter. LC tu apa? Rhyming letter apa, consonant? Apa LC? Tak LC jap letter jap Lowercase. lowercase, huruf kecil. lowercase. Kenapa tak signifikan rhyming? Itu sepatutnya jadi persoalan besar. Walaupun perbezaan ketara tidak okey, namun ada popular itu misalnya itu lebih tinggi. Memanglah, tapi dia tak signifikan. Memang dia mungkin berbeza lebih tinggi. Ketiga-tiga ni. Maksudnya dapatan yes boleh lah seperti ni, tak semestinya dapatan cantik, tak semestinya dapatan berkesan ke signifikan berbeza lebih tinggi, tak semestinya. Tak signifikan, tapi kalau ada reasonnya kenapa boleh diterima. Maksudnya kita bincanglah, kita ada sokongan lah kenapa tak signifikan. Dalam dunia pendidikan kena kita laporkan yang betul, yang sebenarnya, bukan setakat data yang cantik ataupun dapatan yang cantik. Ini kita panggil, cuba next. Dalam menganalisis data pun tak diterangkan apa analisis data yang digunakan. Yang ini mean score, pre and post test. Apa case latest? Manova. Manova? Manova dia ada untuk sini Manova dia. Dalam menganalisis data. Ya, itu analisis data dia Manova multivariate variance. Tapi dia buat ni, kalau saya tengok ada pre-test, post-test, kalau gambar aja ni dia buat repeated measure, pengukuran berulangan. ANOVA, adalah banyak-banyak jenis. Dulu saya sempat juga buat research macam ni, dapatlah hasilnya. Bila nampak graf ni, puas hati, meningkat. Ini kawalan macam mana, rawatan. Ini memang boleh nampak rawatan mana, kawalan mana, pre-A mana, meningkat tak meningkat. Kalau tengok ni, dua-dua sebenarnya meningkat daripada pre and post, tapi peningkatan intervensi grup kumpulan rawatan lagi tinggi kan. Itulah dia signifikan. Yang pink tu, purple ke pink tu dia meningkat je, tapi peningkatan dia rendah. Tak curang sangat kan. Okay, next ada lagi. Okay, untuk yang lain-lain tu clear jelas. And then bahagian part sintesis tu saya nampak kamu ulang balik lah. Dia bukan sintesis. Tak nampak sintesis dalam kamu punya pembentangan ni. Tadi macam sintesis macam kamu ulas balik dari aspek metodologi. Sintesis maksudnya pekatkan ataupun reflective writing. Okay, saya rasa itu saja untuk pembentangan kumpulan ini. Okay, tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa hantar soft copy soft copy slide dengan artikel asal. Kumpulan yang lepas pun saya rasa saya tak dapat lagi. Boleh hantar dalam private message my guru. Yang kumpulan cetak persekitaran pun saya tak dapat lagi untuk rekod. Alright, saya teruskan sikit lagi. Saya nak jelaskan dulu kesedaran fonologi ni. Saya share seperti biasalah, kamu bentang, lepas tu saya tambah maklumat. Dah. Saya share dulu dokumen supaya lagi faham.
Okey, kesedaran fonologi. Saya ringkaskan je lah. Dia sebenarnya kebolehan kanak-kanak untuk mengenal dan memanipulasi struktur bunyi. Bunyi maksudnya struktur bunyi bahasa lisan. Kita ada bahasa ada dua, ada tiga lah. Bahasa sign language, bahasa isyarat, bahasa lisan, oral language, dan non-verbal language lah, ataupun bahasa non-verbal tu tadilah isyarat dan sebagainya. Satu lagi bahasa bertulis. Tiga. Bahasa lisan, bahasa bertulis, dengan apa? Non-verbal. So fonologi lebih kaitan dengan bunyi lah, bunyi bahasa yang kita sebut. Nak faham bunyi fonologi tu bunyi phone, telefon berbunyi kan, wonderpad. So ingat itu dia daripada bunyi bahasa lisan. Walau bagaimanapun, bila kita sebut fonologi ni sebenarnya dia suatu konsep yang besar. Jangan keliru bila sebut fonologi terus orang ingat bunyi huruf. Itu mindset yang salah. Sebenarnya fonologi meliputi unit bunyi bahasa lisan yang besar. Dia merangkumi perkataan, bola, apple, kucing. Itu pun yang kita sebut, itu pun fonologi. Perkataan, suku kata, bunyi berima, rhyming tadi, yang kata pembentang apa, kesedaran sajak tadi, dan fonemik. Okey. Biasanya orang keliru antara ketiga-tiga aspek inilah, fonologi, fonemik, fonetik dan sebagainya. Okey, fonemik mungkin yang lain kita faham lah. Fonemik ni pula merujuk kepada unit bunyi yang paling kecil ataupun bunyi-bunyi tunggal. Itu yang ada kaedah fonik dan sebagainya daripada fonik lah. Okey, daripada fonemik. Fonemik contoh paling mudah. Maksudnya fonologi besar, dia memiliki perkataan dan merangkumi ada fonemik. Fonemik ialah bunyi yang paling kecil, bunyi tunggal. Contoh, perkataan ibu. Perkataan ibu ni sebenarnya terdiri daripada 3 fonem, 3 bunyi. Ataupun kita panggil dia istilahnya 3 huruf. Tapi kalau istilah fonologi kita tak panggil huruf, kita panggil bunyi. Kalau istilah biasa huruf I, huruf B, huruf U itu nama huruf. Tapi kalau ada lagi bunyinya kita panggil dia fonem. Contohnya ibu ada bunyi I, ada bunyi B, U. Jadilah ibu. Itu maksudnya fonemik, fonem. Bunyi tunggal satu-satu ni. Bunyi I, bunyi B, bunyi U itu fonem, unit tunggal yang paling kecil. Okey. So kena bezakan lah sama ada nak ajar kanak-kanak ni ikut fonem ke fonik ke, ikut nak, ada dua lah. Kalau saya tengok kaedah, sama ada nak guna nama huruf ataupun bunyi huruf. Nama huruf yang A, B, C, D, E itulah yang abjad tu. Nama bunyi huruf yang kaedah fonik, kaedah fonik. Cumanya jangan bagi keliru lah budak. Sekejap ajar fonik, sekejap ajar kaedah abjad, pening lah dia. Sekejap bunyi B, sekejap bunyi B. So dia kena mengikut keperluan dan kesuaian kanak-kanak, jangan bagi pening. Kalau dia dah biasa, dia dah teruskan dengan abjad lah, fonik lah. Kalau tak boleh baru pergi yang lain lah. Mungkin macam tadi Samia kata, ikut pada keperluan kanak-kanak. Okey, fonetik pula ke tahap yang seterusnya, iaitu kita boleh kaitkan bahasa lisan dengan bahasa bertulis. Okey, tadi kita panggil bahasa lisan ni fonem paling kecil. Kalau bahasa bertulis kita panggil grafem. Grafem lah. Maksudnya dia boleh kaitkan bunyi fonem tadi dengan huruf yang ditulis. Baru dia kaitkan dengan fonetik. Okey, kepentingan kebanyakan kajian saya dah baca dah. Kita ada banyak komponen kemahiran literasi, ada bahasa lisan, cetak persekitaran dan sebagainya. Tak dinafikan fonologi merupakan faktor peramal yang paling kuat yang menentukan kemampuan kanak-kanak membaca pada masa akan datang. Kita faham yang awal tadi, kita perlu dedahkan awal, umur 2 tahun, setahun kita dedahkan bahasa lisan, cetakan, cetak persekitaran. Tapi bila dia dah sampai umur 4 tahun, 5 tahun, kita dah boleh dedahkan kesedaran fonologi. Yang sebelum-sebelum boleh je kena huruf bunyi-bunyi sikit-sikit dah lah. Tapi nak secara langsung direct 4 tahun, 5 tahun dah boleh dah kesedaran fonologi. Tapi jangan terlalu standard atau formal sangat. Sebab ini patut, sebab dia melibatkan huruf.
Kan kita baca huruf, kita baca perkataan yang mempunyai huruf-huruf. Sebab itulah dia merupakan komponen paling utama. Yang tadi tu nak bagi basic knowledge, pendedahan awal, nak bagi pengukuhan asas dia ada, pun penting lah. Tapi pada masanya kena tekankan juga fonologi. Tapi bagi saya kalau fonologi ni 4 tahun 5 tahun okey boleh. Tapi kalau terlalu awal bagi saya no need lah 2 tahun 3 tahun. Bagilah yang lain-lain dulu. Bagi bahasa ke, bagi cetakan, cetak persekitaran, banyak benda lagi. Tulisan awal, conteng dan sebagainya. Bagi dia minat, bagi dia suka untuk belajar. Sebab kalau fonologi ni biasanya mungkin terlalu berstruktur, terlalu kita panggil drill, try and error, berulang kali. Dia banyak. Itu mungkin ada jugalah yang santai, yang guna nyanyian dan sebagainya untuk rhyming, berima tu okey, memanglah ada. Okey. Kemudian ia boleh diperkenalkan di taska dalam kumpulan kecil. Taska tu mungkin 4 tahun dan sebagainya lah. Pengalaman paling kuat dah tadi. Ini kemahiran ini daripada, ini saya suka ni, daripada Vocalish 2018. Dia ada buat satu kajian tentang perkembangan kesedaran fonologi kanak-kanak. Sebenarnya kesedaran fonologi kanak-kanak bermula daripada kesedaran perkataan, suku kata, literasi dan rima, dan fonemik. Dan itu yang kita kadang-kadang dari segi teorinya kita ingat yang paling mudah kanak-kanak nak faham huruf, sebab huruf tu satu huruf je, kecil. Sebenarnya tidak. Peringkat awal sebenarnya kanak-kanak dia lebih suka perkataan, sebab perkataan ni ada makna. Contohnya lah umur 2 tahun, setahun lebih 2 tahun, dia boleh sebut perkataan, tapi perkataan mungkin dia sebut tu mungkin tak berapa jelas lah. Contohnya bola lah, mungkin suku kata dan sebagainya, tapi dia lebih suka itu sebab ada makna bola. Ataupun nasi, si mungkin mula si lama nasi, asi nasi. Sebenarnya dia lebih perkataan. Lepas tu lama-lama bolehlah. Sebab tu dalam teori, dari segi teoretikal sebenarnya yang paling mudah untuk kanak-kanak sebenarnya ni tahap sukaran linguistik yang rendah, dipanggil model hierarki struktur perkataan. Sebenarnya tahap kesukaran linguistik yang rendah, yang maksudnya yang susah, yang rendah, yang mudah bagi kanak-kanak sebenarnya unit bahasa lisan yang besar, perkataan. Barulah ke linguistik yang tinggi, iaitu unit paling kecil lisan, iaitu fonem ataupun bunyi huruf. Ikut hierarki ini. Sebenarnya dia lebih mudah. Itu yang saya setuju, yang saya sokong. Kalau boleh kita banyakkan kanak-kanak tahu tentang perbendaharaan kata, perkataan di peringkat awal. Itu yang saya tekankan dengan bahasa lisan. Selalu bercakap, selalu tekankan ini apa, ini buku, ini lampu, ini kipas dan sebagainya di persekitaran. Mungkin bermula dengan yang paling dekat. Paling dekat dengan diri dia, anggota badan. Anggota badan rasanya kadang-kadang setahun lebih dah boleh, 2 tahun dah boleh. Lepas tu bagi keluar lagi sikit. Kawasan rumah, meja, kerusi, lampu, kipas. Banyak bokep, kan ada berapa bokep. Lepas tu keluar lagi rumah, tengok padang, apa, dan macam-macam lah. Ada pokok, tanah, batu. Sebab tu kalau kita nak memilih perkataan ataupun BBM dan sebagainya, kita bermula daripada mudah ke sukar, konkret ke abstrak. Sama juga kita kena fikirkan, kita bermula daripada diri. Kan ada teori Brown Friend Brain yang kalau tak ingat, tak silap. Sama juga dari perkataan. Ajar. Lagi banyak perkataan, lama-lama dia nak banyak vokab, senang dia nak belajar, nak pecahkan dia suku kata dan sebagainya. Literasi ni maksudnya literasi bunyi awal yang sama. Tadi dia hanya sentuh rima, bunyi berima, bunyi akhir. Literasi bunyi awal yang sama lah. Fonemik dah tadi. Kita ada juga istilah segmentasi. Segmentasi maksudnya dia segmentkan, dia pisahkan perkataan jadi suku kata jadi fonem dan sebagainya lah. Penggabungan macam tadi lah, bila dia pecah dia gabung balik untuk jadi perkataan. Penggabungan maksudnya dia gabungkan. Contoh perkataan fonem ibu ni digabungkan jadi perkataan ibu.
Contoh aktiviti lah. Nah, silam kata gabungkan huruf menjadi perkataan. Ini bagi penggabungan. Aliterasi dan bima. Contoh api, ayam, asap. Lebih pada bunyi yang sama. Okey. Awan, cawan, haiwan. Bunyi rima, awan, wan dan sebagainya. Dan mengikut kajian yang paling sukarlah sekali untuk kanak-kanak ialah fonem lah. Sebab dia melibatkan huruf ataupun satu bunyi tunggal. Lagipun dia berbentuk abstrak, tak ada makna. Kan bila digabungkan baru ada makna. Bila dipecahkan dan bila dimanipulasi adalah segmen digabungkan, dia segmen dipisahkan, lepas tu gabungkan balik. Literasi, bima dan memanipulasi fonem. Ada juga dia memanipulasi fonem, maksudnya dia buang, dia tambah, dia tukar. Contohlah cawan, dia buang huruf C jadi awan, jadi perkataan lain. Okey. Ini fonologi mengikut umur. Saya pun biasanya dia berbeza lah mengikut umur. Kalau makin meningkat umur, makin meningkat adalah fonologinya. Maksudnya umur 2 tahun lebih rendah, dia punya penguasaan fonologi berbanding umur 3-4 tahun. Dia bergantung kepada kematangan lah. Okey. Kesedaran fonem. Itu saya kata tadi, fonem yang diajar tadi sama ada dengan kajian tadi itu, bermula umur 4 hingga 5 tahun dah sesuai dah. Okey. Saya pun ada buat kajian tentang fonem ni. Multiplas, 4+ dah kuasai dah semua. Tapi saya tengok ni tak banyak lah, bunyi, perirama dan sebagainya. 3+ ni masih sedang menguasai. Apa yang boleh dibuat? Kalau di taska mungkin bagi pendedahan awal, pembelajaran tidak formal, bina asas kesedaran fonologi, aktiviti bermakna dan permainan bunyi bahasa, perkenalkan huruf, jangan terlalu formal. Jangan tulis huruf, tengok dia buat huruf, buat di dan sebagainya. Banyak aktiviti-aktiviti yang secara tidak formal, bukan nak tekankan biar dia kenal, biar dia bukan kenal, maksudnya dia nampak ada pendedahan awal. Okey. Kemudian contoh nyanyi lagu berima, semua bunyi-bunyi. Walau bagaimanapun, menurut NELP, National Early Literacy Panel kat USA lah, dengan pembelajaran yang non-formal tadi secara tak langsung juga, masih perlu ada juga pengajaran secara langsung, secara eksplisit. Sebab dia melibatkan bunyi kan, tentang fonem tadi satu-satu tu, masih perlu juga. Ditekankan kanak-kanak memerlukan sekurang-kurangnya 6 minit pengajaran dalam sehari. Sekurang-kurangnya 6 minit. Tapi dalam kumpulan kecil lah. Ajar tentang secara direct. Ini bunyi macam tadi lah, fonem ibu kan, i, be, u dan sebagainya. Perlu juga eksplisit. Contoh pengajaran eksplisit, ajar ayat dan perkataan mudah. Dan satu lagi yang saya dapat juga ni daripada Machado 2016. Sebenarnya ini dia punya kajian lah. Dalam buku dia kata kanak-kanak mendengar dan menghasilkan bunyi yang berterusan terlebih dahulu berbanding bunyi yang berhenti. Ini tak ada orang buat kajian lagi, betul ke tak dia punya teori ni. Ini bunyi berterusan lah. Maksudnya bunyi berterusan ni, dia kata bunyi berterusan ni lebih mudah untuk disimpan ataupun diingat oleh kanak-kanak berbanding bunyi berhenti. Contoh bunyi berterusan ni maksudnya bunyi akhir dia, bibir dia terbuka, macam ibu, berterusan bu. Berbanding dengan bunyi bas, dia berhenti, bas. Maksudnya teruslah. Apa lagi perkataan lain? Maksudnya bunyi berterusan, dia berterusan bunyi tu lagi mudah kanak-kanak nak simpan berbanding bunyi yang berhenti, bas. Macam topi, 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 pi, bas. Stop lah kat situ. Sebab dia mungkin dia berterusan, dia simpan, dia ingat. Bagi masyarakat ini ada orang buat kajian lagi. Okey. Dan kadang-kadang seperti yang saya kira sebelum, bagi saya pun sama lah.
kena ikutlah hierarki tadi. Dia kawal tu banyak-banyak perkataan, dia belajar tahu makna dan sebagainya. Akhirnya dia akan sukalah belajar suku kata, fonem dan sebagainya lah. Dan cuma saya satu nak tekankan juga ialah berdasarkan NEYC, saya tengok ada kat sini ke dan sebagainya. Saya ada jelaskan sebenarnya. Memang banyak sebenarnya kaedah teknik untuk membaca fonologi. Ada kaedah fonik yang biasa, kaedah fonik, kaedah apa lagi, kaedah abjad, ya. Kaedah gabung bunyi kata, kaedah whole language, kaedah menyeluruh, perkataan menyeluruh. Itu banyak kaedah. Okey, tapi berdasarkan kajian, berdasarkan pakar, sebenarnya tak ada satu kaedah pun yang terbaik. Please take note. Mungkin kita rasa terbaik, tak ada sebenarnya. Tak ada yang terbaik untuk kanak-kanak boleh belajar membaca. Sebab ianya bergantung kepada perkembangan, keperluan, kesesuaian kanak-kanak. Ada yang kanak-kanak suka fonik sebab mungkin dia fitrahnya dia ni lebih pada auditori, dia punya perkembangan dia bagus, dari segi bunyi-bunyi dia suka, dari segi ni okeylah. Tapi mungkin ada kanak-kanak yang lebih pada visual, lebih pada kinestetik dan sebagainya. Mungkin kaedah auditori ataupun fonik tu tak berapa sesuai. So bagi saya ialah bagi saya sebagai seorang guru dan sebagainya, paling penting ialah kita kena tahulah pelbagai kaedah, supaya bila tak sesuai kita boleh guna kaedah lain. Bukan katanya fonik lah untuk semua, tapi kemungkinan ada yang tak sesuai. So guna kaedah lain, mungkin kaedah whole language, kaedah gabung bunyi kata. Ataupun macam tadi Cikgu Zazwani tadi, boleh hasilkan kaedah baru. Berdasarkan apa? Berdasarkan keperluan kanak-kanak. Dia belajar tak berkesan apa, dia ubah, dia kaitkan, dia multisensori dan sebagainya. Tapi poinnya sebenarnya tak ada yang terbaik. Dia flexibility tu sangat penting dalam dunia awal kanak-kanak. Tu saya tak setuju kalau kata fonik lah yang terbaik. Sorry to say lah, tak semestinya. Kaedah lain pun ada kemungkinan berkesan. So tak perlulah kita nak membanding-bandingkan. Bagi saya yang paling penting ialah adanya kepelbagaian dan kita boleh mengajar kanak-kanak mengikut keperluannya. Itu nombor satu. Dan bila juga fonologi, please take note, jangan hanya tekankan huruf dan sebagainya, kena tekankan aspek-aspek lain juga. Doktor, saya nak tanya. Boleh? Okey, tadi kalau ikutkan model hierarki struktur perkataan, bermula daripada bawah dulu, kesedaran perkataan, bolehkah kalau saya kaitkan dengan kita mengajar tu mengikut kaedah pandang sebut? Ya, ada pandang sebut. Betul? Adik saya tak ingat apa istilah bahasa Inggeris ni. Memang ada pandang sebut. Dia pandang, lepas tu dia sebut perkataan tu kan. Macam mana? Jelaskan pandang sebut tu. Ya, macam contoh cikgu gunakan flashcard. Yes. And then dia minta kanak-kanak untuk lihat flashcard tu dan dia ajar sebut perkataan tu. Flashcard tu gambar ke atau perkataan saja? Perkataan dan gambar. Yes, correct ni. Dia guna pendekatan inilah. Daripada perkataan tu kemudian dia akan cerakinkan, kan, pecakan-pecakan dan sebagainya. Pandang sebut. Ada satu buku yang saya pun biasa saya tengok buku. Kalau biasa buku baca saya dia akan start dengan vokal, konsonant. Contohlah macam kaedah abjad kan. Kalau yang biasa kena hafal dulu abjad A sampai Z. Kadang-kadang berbulan-bulan, 3 bulan, 5 bulan. Lepas tu abjad, lepas tu dengan suku kata lagi lambat. Tu yang banyak pelbagai. Lepas tu saya tengok kaedah gabung bunyi kata, boleh sekali, boleh. Tu dia maksudnya kepelbagaian tu. Dan dia boleh dalam masa yang sama, dia boleh kena huruf, dia boleh eja, dia boleh baca ayat dan sebagainya, baca perkataan. Dan satu lagi saya ada satu buku hari tu, ada satu buku saya nampak dia guna kaedah fonem tadi. Dia start dengan macam tadilah ibu. Dia buat segmentasi perkataan dulu ibu, dia buat segmen, pisahkan ibu. Lepas pisahkan digabungkan lagi, penggabungan. Digabung balik, lepas tu dari perkataan. Ada yang buat fonem. Kaedah fonem. Kaedah fonik biasa bunyi huruf, tapi dia start dengan huruf kan kalau fonik ni.
lepas tu dia gabung-gabung jadi suku kata, lepas tu jadi perkataan kan, fonem. Tapi kalau fonem dia terbalik, dia perkataan dulu. Memang ada pendekatan tu. Banyak sebenarnya. Bagi saya dia kena ikut keperluan lah. Dan jangan kelirukan je. Sekadar tadi sekejap fonem, sekejap fonik, sekejap abjad, pening. Budak sekejap baca huruf B dan sebab macam huruf B kan, B atau huruf A. Tapi kalau fonik atau fonik A dan sebagainya lah. Tapi kalau bagi saya sendiri pun tak tahulah, tapi dia tengok pada cikgu juga. Mungkin dia, kalau cikgu dah biasa dengan kaedah abjad, dia teruskan lah. Tapi kalau dia pun tak biasa, susah juga. Bagi saya kalau sebetulnya kita perlu ajar tu bunyi huruf. A. Macam mana pula boleh jadi A. Tiba-tiba contohlah kalau bunyi, kita bunyi kaedah kaedah abjad lah. Nama huruf A untuk ayam. Macam mana pula A jadi ayam? A sepatutnya ayam lah. Ayam. Tapi kalau bunyi guna kita ajar bunyi huruf ayam, barulah dia ngam kan. Itu antara faktornya ni lah. Tapi bagi saya tak semestinya start dengan huruf. Boleh start dengan perkataan. Ada yang start dengan huruf vokal dulu, lepas tu dia main-main kat situ dan sebagainya. Saya pernah tengok macam yang kaedah gabung bunyi kata tu, dia pilih 3 huruf vokal dulu dengan satu konsonan. Lepas tu dia main-main kat situ lah, bentuk suku kata, perkataan. Mungkin bergantung keperluan kanak-kanak dan guru mana yang dia lebih selesa. Okey, ada lagi soalan lain tentang fonologi ni? Memang kalau dibincangkan tentang fonologi banyak aspek lah. Okey. Alright, okey kok rasanya. Alright, last but not least daripada saya stop yang ini tentang fonologi. I hope kita dapat something yang bermanfaat dari segi kita punya mindset tentang fonologi, dari segi pelaksanaan dan sebagainya lah. Doktor, Ya. sekejap. Tiba saya terfikir. Apa ni saya nak tanya berkenaan dengan pengenalan perkataan tadi kan. Saya nak tanya daripada pendapat doktor sendiri. Dah contoh ada cikgu dia ajar, contohlah dia ajar warna, okey. Blue, yellow, tapi kan dia ajar macam ni. Blue tu biru, yellow tu kuning. Patut ke kita beri makna ataupun kita straight terus sebut je perkataan tu? Maksudnya blue lah, tak perlu nak explain ini biru, ini kuning. Ada tak keliruan? Itu umur berapa tahun? Untuk kanak-kanak tadika macam 4 hingga 6 tahun macam tu. Bagi saya tak ada masalah supaya dia makna tu dia lebih faham. Dia makna tahulah blue tu biru kan, blue tahu. Tapi bagi saya tak ada masalah untuk dui bahasa. Sebab rasanya kanak-kanak faham tau kesedaran kepelbagaian bahasa dalam dunia ni, dia dah boleh faham. Jangan underestimate kanak-kanak, dia boleh faham bahasa ni pelbagai. Saya test anak bukan saya kata dia takkan keliru, dia boleh faham ini bahasa Cina, ini bahasa Inggeris, ini bahasa Melayu, tapi konsepnya maknanya sama. Kalau biru dia tahulah biru warna biru kan. Tapi biru ni boleh daripada pelbagai bahasa. Blue, bahasa Melayu, biru, dia faham. Dia kadang-kadang takkan keliru. Yang paling penting adalah maknanya. Konsep makna tu dia faham. Biru tu apa, dia tahu. Kalau tak sebut pun dia faham ni biru. Tapi dia boleh faham, dia tak keliru. Macam bukan saya kata nak bandingkan macam pengalaman saya sendiri. Contoh macam anak saya sendiri pun dia faham. Biru, blue tu apa, dia ambil warna biru. Dia faham lah makna. Dia tak keliru, dia faham. Kadang-kadang saya direct. Blue tu bahasa Inggeris, biru tu bahasa Melayu. Dia faham. Jadi tak ada masalah. Kadang-kadang tulisan pun sama. Kadang-kadang ini tulisan Cina, dia kata tulisan Cina mana? Dia boleh faham tulisan Cina yang macam tu kan. Ada yang anak saya tu 2 tahun, dia tengok bedak dia pasal ada tulisan Cina. Kata macam mana tahu tulisan Cina? Maksudnya dia faham kesedaran kepelbagaian bahasa.
Saya pun tekan. Dan kadang-kadang tak keliru pun. Boleh je. Yang paling penting maknanya dia faham. Kan ingat dulu ada YouTube ke apa kan yang kanak-kanak boleh fasih berapa bahasa dia sebutkan. Sebab otak kanak-kanak ni memang macam span kan, dia menyerang je. Tapi paling kembali kepada asalnya ialah dia faham makna. Tak ada masalah. Bagi saya lah tak ada masalah. Boleh je. Peringkat awal ni lah sebenarnya kalau nak belajar bahasa asing ke bahasa apa ke, peringkat awal dia sesuai. Tapi itulah tentang duit bahasa tu lah. Kanak-kanak boleh terima. Yang tak boleh terima ni, bila satu bahasa je, lepas tu bila cakap bahasa Melayu tak faham dah. Itu bahaya. Maksudnya dia ajar bahasa Inggeris je, lepas tu bahasa Melayu tertinggal lah. Dia boleh faham IT apa ni, dia bahasa Melayu dia tak kuasai. Kalau boleh seiring lah. Bagi saya peringkat awal untuk dua bahasa tak ada masalah. Tapi konsep-konsep yang mudah lah. Jangan terlalu tekankan bahasa Inggeris sampai bahasa Melayu tak difahami ataupun tak dikuasai. Okey, ada lagi? Boleh Sazwani? Mari. Okey, boleh Doktor. Terima kasih. Alright, sama. Okey, satu last but not least, saya nak habiskan sebelum pukul 5 juga. Tentang assignment, saya dah semak tugasan pertama. Dan saya nak share something wrong somewhere, I don't know where. Ada yang saya reject, tak memenuhi kriteria minimum. So yang saya reject tu kena hantar balik lah dalam My Guru lah, sama ada dalam assignment ataupun dalam private message. Pokoknya saya dapat dah. Okay, saya share dulu My Guru. Saya tolak ni sebenarnya nak bantulah. Kalau tak dapat markah yang baik. Kalau saya terima, daripada itu mungkin berapa persen je. Yang saya terima pun bukan maksudnya overall bagus, tapi bolehlah diterima. Sebab saya kata hari tu hantar awal untuk saya semak. Tapi saya hantar awal pun saya ingat 2 orang je hari tu sempat hantar. Yang lain tak hantar awal, so saya terima je lah. Kalau saya nak semak pada akhir-akhir memang tak sempat lah saya nak semak. Okey, ini My Guru. Saya pergi course, pergi assignment. Ada 5 orang saya tolak, saya reject. Sorry to say lah, but bukan saya nak apa, tapi kena jelaskan dulu lah kenapa saya tolak. Tak memenuhi kriteria minimum minimum. Kita ada berapa orang dah sekarang? Semua adik ke 30? 30, 20 adik dah semua. Alright. Yang submitted yang ini ada nama semua ni saya terima. Tapi saya tak bagi markah lagi lah. Saya dah download setiap satu, dah tengok imbas lalu, saya rawak. Saya rasa boleh terima, saya terima. Ada ini saya terima dah semua. Ada 23. Cuma markah saya tak bagi lagi lah. In progress dah final dah. Siapa tadi? Cikgu Uzaini tadi saya rasa in progress, tapi saya terima juga. Dah dapat dah. Okey, kat sini. Okey. Rejected. Ada 4 orang. Silap. 4 orang ke 5 orang? 4 orang Wan Nur Syamira. Cuma saya lupa reject reason. Cuma saya bagi tahulah kat sini. Saya nampak artikel tu, saya nak 3 artikel, saya tengok ketiga-tiga artikel tu kurang berkaitan dan hanya buat analisis dalam bentuk jadual. Analisis perlu buat dalam jadual dalam bentuk ayat ataupun perenggan, dan saya nampak tak ada sintesis, tak ada part sintesis. So tak boleh lah saya terima. Kemudian Nur Fatia, ketiga-tiga artikel tak ada kaitan, so saya memang tak terima. Rujuk balik pada panduan. Maksudnya saya nak, okey, contoh kalau saya tengok tadi, kebanyakannya sini ramai yang pilih home literasi ataupun parent literasi. Tapi baguslah ketiga-tiganya artikel-artikel berbeza antara yang pelajar lain lah. Maksudnya dia boleh terima banyak artikel tentang home literasi. Artikel pertama tentang home literasi, artikel kedua pun tentang home literasi, ketiga pun tentang home literasi. Tapi dalam aspek-aspek lain lah,
Kemudian ada yang banyak juga buat tentang early writing. Bagus. Ketiga-tiga tu mesti berkaitan tentang early writing. Banyak lagi yang tadi terokai tentang narrative comprehension, oral language ada yang buat. Ada seorang je saya nampak. Ini pun yang bagus, dia kaitkan dengan teknologi media. Saya tak ingat siapa namanya tadi. ICT, tentang literasi. Tiga-tiga tentang ICT. So Nur Fatih nanti cek balik artikel. Kemudian Nur Nasiha. Tiga-tiga artikel tu berkaitan, tapi sayang 1000 kali sayang ialah artikel tu bukan berkaitan literasi. Kamu ingat mungkin ada berkaitan, tapi saya tak terima lah, sebab lebih kepada social skill. Saya tak nak social skill. Social skill mungkin ada kaitan tentang bahasa apa semua, tapi social tu macam aspek domain lain. Social emosi, social skill. Saya nak early literasi. Carilah 5 komponen tu, mungkin salah satu pilih. Social skill saya tak terima. Kemudian weakness pun sama. Weakness fokus main, belajar bermain, bukan literasi. Tiga-tiga tentang main. Cantiklah tiga-tiga pada berkaitan, tapi sayangnya bukan tentang early literasi. Alright, saya harap itu jelas. Dan saya bagi seminggu lagi lah untuk yang saya reject tu, untuk hantar semula, sama ada dalam sini ataupun dan sebagainya lah. Dan satu lagi, rasanya saya take note di sini, saya tak reject lagi. Kan money pun sama. Saya tak terima sebab analisis dan sintesis kamu buat sekali. Sepatutnya perlu asing analisis dulu setiap artikel. Saya dah bagi contoh dah. Kemudian baru sintesis. Dan artikel pun tak berkaitan. Artikel kurang berkaitan. Analisis dan sintesis tidak tepat. So kena buat balik lah. Saya memang menilai sebab saya nak bagi apa yang sepatutnya kamu dapat. Sebab tu saya kena nilai, saya kena tengok. Lagi bagus kalau hantar awal saya semak. Itu tak ada kompromi lah. Bila dah kamu semak, dah betulkan, kamu hantar, InsyaAllah akan dapat markah yang baik. Sekarang ni saya menunggu untuk tugas. Dan saya dapati ada 2 orang tak hantar lagi. I don't know why. Something wrong somewhere, I don't know. Nur Atika dan Nur Syahira tak hantar lagi ni, not submit. Saya bagilah seminggu lagi lah. Kalau tak ada, saya tak follow up lagi lah. Kamu hantar tak hantar, itu sub to you. Kena take note. Ada 2 orang. And then lastly, about your assignment. Sekarang ni untuk ringkasan proposal penyelidikan, saya nampak ada seorang hantar tahun ni, tapi saya reject. Saya hantar, saya check, tak, saya reject. Ini saya sempat bagi reason. Tahun ni nanti hantar balik, tidak menepati keperluan tugasan, banyak aspek yang perlu diperbaiki. Sila hantar dalam bentuk words untuk semakan awal. Hantar dalam private message. Nanti sebab saya nak semak kat sini, tak boleh dalam bentuk PDF. Saya tak boleh upload balik dan sebagainya. Bagi link, saya akan semak. Biasanya saya akan semak Google Doc. Automatically kamu akan dapat lah apa saya punya komen. Alright. Hopefully untuk tugasan yang kedua ni, kalau ada yang buat awal, please send to me early, so I can semak dan sebagainya lah. So kamu hantar pun yang baik dan boleh diterima. Untuk projek Tip Media ni, kemudianlah minggu depan saya terangkan. Okay, I think that's all for today. Thank you to all of you. Yeah. Kalau yang untuk tugasan dua tu, kalau Ustaz Doktor nak tunjuk sekejap, dia punya ayat ni mesti panjang tau Ustaz. Apa dia? Ustaz sekejap, macam nak present Ustaz? Tunjuk sekejap je. Nak present? Ustaz So yang lain-lain tu take note lah apa yang saya maklumkan tadi.
Boleh ke macam ni kan terlalu panjang Okey lah ni. ataupun kita nak point lagi pendek ke? Boleh lah ni, boleh. Boleh Boleh macam ni. tengok macam- Maksudnya dalam point Okey lah ni. 1, 2, 3. Tak apa, boleh. Oh, okey. Cuma nanti hantar dulu saya semak overall. Hantar Oh, dalam tapi tak siap lagi. Tak siap lagi. Kalau dah siap nanti hantar. Saya semak awal. Okey. Hantar dalam private message. Okey? Boleh lah tu macam tadi tu okey dah. Senang nak faham. Alright. Doktor, Yes. nak tanya, saya Salmani. Ya. Yang doktor kata artikel saya tidak berkaitan tu, macam mana yang tak berkaitan? Mungkin artikel Sebab saya ambil tiga-tiga tu literasi. Tapi saya tengok literasi umum sangat. Satu kejar macam I don't know lah, tapi saya perasan tadi macam kejar home literasi tentang apa lagi, dan memang saya nampak tadi tak kurang berkaitan. Then analisis dan sintesis kamu pun kamu buat sekali. Tapi artikel tu memang saya tak terima tiga-tiga tu. Kena cek balik. Saya dah tengok dah tadi. Dari segi tajuk pun saya dah tengok dah. Kemudian saya tengok setiap tajuk, setiap artikel tu pun saya dah cek. Saya tak terima. Kena cari lagi. Okey. Alright. Okey, itu saja dah pukul 5 dah ni. Dah 5 minit lagi. Okey, hopefully kita jumpa lagi pada minggu depan. Pada pembentang yang nak bentang, jangan lupa bagi soft copy juga. Dan kumpulan yang akan datang bersedia untuk pembentangan yang seterusnya. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah jumpa lagi. Thank you, Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Alright, saya kena close.